Takwa itu sendiri makna dia apa? Dhamir, gerak, detikan dalam hati. Hati itu rasa. Sebab itu berbeza di antara orang yang selalu buat dosa dengan orang yang tidak berdosa. Tak ada manusia tak berdosa, tapi jarang buat dosa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Iza aznaba zamban," apabila seorang manusia itu berdosa, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, akan diletak dalam hati dia tu tompukan hitam. Tak masuk itu. Stopok ada. Tak taubat, tambah dosa lain pula, mari titik lain pula. Titik ni kalau 1 2 boleh tahan lagi. Tapi kalau sudah banyak, mula-mula dia jadi petik sawah. Tidak petik sawah, ke pihak tak ada basuh. Nah, lama-lama bukan sekat petik sawah, dah daki terus, akhir kali jadi tukar, jadi hitam. Demikianlah hati manusia. Kalau dia tak biasa buat dosa, kalau dia berdosa, mudah kesan. Sebab tumpukan tu masih kecil. Titik hitam tu masih kecil, maka dia dapat kesan. Karena itulah para jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala diberinya musim seperti Ramadan ini untuk apa? Untuk kita mengambil peluang, gilap hati, bersih jiwa daripada kotoran-kotoran yang berlaku sepanjang 11 bulan yang telah kita lalui dengan pelbagai-bagai perkara yang tidak baik. Maka oleh kerana hati itu adalah merupakan anggota yang menjadi tempat tilik Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis sahih Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Nabi kata apa? Dalam jiwa manusia, dalam diri manusia ada seketul daging. Ala wahya al-qalbu. Maknanya kalau hati itu baik, semua lain baik. Kalau hati itu punah, hak lain berpunah juga. Kata di seorang sahabat, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni seorang sahabat. Dia kata al-qalbu malikun walahu junud. Hati itu ibarat seperti raja yang dia mempunyai tentera. Maknanya kalau dia baik, tentera dia semua ikut baik. Kalau tentera dia rusak, tentera apa aku ikut rusak juga. Karena dia tafsir kepada hadis Nabi, ala wahyal qalbu. Maka disitulah para jemaah sekalian, kita kena sentiasa di saat kita nak menyambut Ramadan ini, iaitulah yang pertama sekali kita kena betulkan islahu al-qalbi, berpuasa hati kita. Dia kata ustaz, dalam fiqh dua je rukun puasa ni. Dalam fiqh dua je rukun puasa. Siapa dia tahu? Siapa dia ingat? Kau lama tak ulang kaji. Rukun yang pertama apa dia? Rukun puasa yang pertama. Ya. Bunyi slow-slow tu. Derah sikit. Niat. Rukun puasa yang pertama, niat. Mana kita kena niat pada waktu malam. Esok nak puasa, malam ni kita niat, aku puasa esok. Cukup tu. Rukun yang kedua, pendek je jawapan dia. Panjang sikit pada niat. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Habis dua rukun. Perkara batal puasa tu apa pula? Apa kena hura pula, makan, minum, jima, kan? Maknanya perbuatan-perbuatan yang zahir. Tapi tak masuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Mengumpat orang tak masuk. Maki orang tak masuk. Tumbuk orang tak masuk. Kenapa? Kalau kita nak kira dengan otak kita, patutnya hak masuk ni. Siapa dia maki orang, batal puasa. Siapa dia mengumpat orang, batal puasa. Agak-agaknya tak ada orang cakap dengan orang bulan Ramadan, senyap belaka. Bahkan lepas pada solat subuh kan ambil plaster tepek mulut pun. Warna tu takut batal puasa, senyap. Sebab apa? Ni ramai orang tanya ni, kenapa Tuhan tak, ulama ni tak senaraikan benda yang batalkan puasa seperti perkara ini? Mengumpat, mengutuk, mengeji, kata wuduh orang, tapa orang, nyepak orang, batal puasa. Senang kira. Jawab dia, tulislah jawapan tu. Tanya tu nak suruh mudah ingat. Tak, lain kali teringatlah dia punya
uslub soal. Allah Subhanahu Wa Taala larang kita lakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu semuanya perkara yang halal. Perkara halal. Makan halal kata halal? Halal. Minum halal. Duduk dengan isteri, kahwin ni, kahwin hok belarok bukan hosniat-hosniat. Hosniat-hosniat pun halal. Masuk bab lain tu. Nah. Tapi Allah larang sebab apa? Sebab dia nak tengok kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dia nak tengok kita patuh tak patuh. Sebab itu dikatakan bahawa puasa itu muamalah bainal abdi wa rabbih. Puasa-puasa kita ni iaitulah muamalah, interaksi di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani adam lahu illa siyam. Allah kata semua amalan anak Adam itu bagi dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku akan balas. Puasa itu untuk aku dan aku akan balas kepada orang yang melakukan puasa. Hadis ini dalam Bukhari, dalam Al-Bukhari. Maknanya para ulama mengatakan, kenapa Allah SWT sebut puasa untuk aku balas. Sedangkan semua ibadat tu untuk Allah. Jawab dianya, sebab puasa ini menghalang banyak perkara kelazatan. Banyak nikmat terganggu dengan sebab puasa. Kita ni di antara nikmat yang kita rasa dalam hidup kita ni, rasa ke tak rasa tak tahulah. Kadang-kadang rasa, kadang tak rasa. Nikmat makan. Makan dengan minum ni nikmat ke tidak nikmat? Rasa nikmat tak? Bila bulan Ramadan, bila tak boleh makan tu, baru terasa rupanya sedap makan ni. Pada itulah cabaran besar lepas raya, bagaimana kita nak puasa 6, rumah terbuka terlalu banyak. Patut rumah terbuka ni jangan mula awal. Kita mula 10 Syawal baru mula. Pasal 10 awal tu kita beri orang puasa nil dulu. Nah, puasa nil, puasa qada dulu. 10 awal jangan ada rumah terbuka. Kalau kita boleh buat akta bagus juga, tapi yang buat aktanya marah demo pula. Dia kata awak nak tak saya makan sudah. Orang lain nak. Itu masalah kita. Maknanya dia kata puasa itu satu nikmat. Puasa itu menghalang nikmat seorang manusia berbeza dengan hak lain. Solat sekejap ya. Lepas kita semaya 10 minit, 15 minit panjang, boleh minum, boleh makan. Tapi puasa 12 jam, 13. Tu negeri kita, kalau duduk negeri luar tu mungkin sampai 18 jam puasa. Panjang lagi pun ada. Yang kedua, puasa itu di antara rahsia di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita duduk senyap-senyap dalam rumah kita, kita makan, orang tahu ke tak tahu? Masak siap dah malam ni, goreng siap-siap. Masuk dalam peti, esok tak ada orang, mikrowave. Makan anak-beranak dalam rumah, orang tak tahu. Tapi tak ada siapa dia makan, sebab apa? Sebab Allah Azza wa Jalla suruh kita berpuasa. Maka di sinilah timbulnya soalan kita tadi, bahawa yang kita tak makan, yang membatalkan puasa kita tu semuanya perkara-perkara yang halal. Hak haram, mengumpat, keji, curi, maki orang, itu benda haram. Kalau hari tak puasa apa haram, hari puasa lagi haram. Sepatutnya begitu. Ini barulah kita berasa biar ada perbezaan. Ada perbezaan di antara hari kita berpuasa dengan hari kita tak berpuasa, biar berbeza. Maka itu yang dikatakan hikmah kenapa perkara haram tak masuk dalam membatalkan puasa. Tapi tuan-tuan kena tanda, dia tak batal puasa, tapi dia membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal? Tak batal. Tak ada ulama kata, kecuali ada sebagian ulama mengatakan mengumpat tu batal puasa. Napa nama? Ulama yang kata batal pahala dosa mengumpat ni. Siapa? Ibn Hazim? Ada. Tapi ulama majoriti tak ambil lah pandangan tu. Kalau ambil hak tu rasa tahan sikit buat kita ni. Tak. Mana tak mengumpat tu, nanti tunggu maghrib. Lepas maghrib tak ada makan lagi. Tak. Pakai gomo selalu, makan orang dulu. Kita lah
Jadi dia batal puasa, dia tak batal puasa tapi dia batal pahala puasa. Jadi itu lebih besar.